Allah berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah. Fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi." Adalah manusia itu satu umat sahaja. Mengikut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ayat ini menyatakan di zaman Nabi Adam alaihissalam. Bermula daripada Nabi Adam, semua anak cucu dia Islam, raga tak ada kafir seorang. Satu umat saja. Sehingga 1000 tahun. Selepas Nabi Adam mati 1000 tahun, maka mulalah akalang pergi reka Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Pergi latih Tuhan yang lain daripada Allah. Pergi pakar hukum yang lain daripada hukum Allah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah membangkitkan nabi-nabi yang memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Mundzirin, memberi amaran kepada orang-orang yang kafir, yang engkar, yang melawan dengan neraka. Bermula dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim. Kemudian nabi-nabi, macam-macam nabi. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan ia Allah menurunkan bersama dengan mereka nabi-nabi itu akan kitab dengan sebenar. Nabi-nabi itu diberi kitab. Bermula daripada kitab Suhuf sehinggalah Taurah, Injil, Zabur, Injil dan Quran. Diberi kitab pada nabi-nabi itu supaya membawa kebenaran. Yang benar ada dalam kitab. Lain pada kitab tak betul dah, salah. Kitab ni berakhir dengan Quran. Liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Supaya ia, Nabi itu berhukum di kalangan manusia dalam apa-apa perkara yang menjadi pertelengkahan di kalangan mereka padanya. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Dan tidaklah menjadi pertelengkahan, yakni perbalahan, malaikat apabila turun kitab itu. Kerana ada di kalangan mereka yang tak mahu ikut kitab, degil, melampaui batas. Maka berlakulah perselengkahan. Inilah orang kata pecah belah. Pecah belah yang sebenarnya ialah pecah belah bila turun kitab. Bila turun kitab, ada orang nak ikut kitab, ada orang tak mahu ikut kitab. Oleh kerana itulah kita umat Islam disuruh oleh Allah Ta'ala, kalau kita baligh, buka Quran. Buka hadis Nabi SAW. Mana-mana orang yang mari ikut Quran, ikut hadis Nabi, itu hak sungguh. Mana-mana yang kita ajak, mari buka Quran, mari buka hadis Nabi, tak mau. Itu tanda cang lah tu. Ini orang yang sudah berpecah daripada jalan Allah SWT yang tidak mengikut perkara yang benar. Kalau ikut kitab, akan ikut perkara yang sebenar. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Bila Sayyidina Umar bangun berucap, bangun seorang perempuan, ya Amiral Mu'minin. Tak betul ucapan Amir Mukminin tu. Yang betulnya firman Allah Ta'ala. Perempuan terbaca ayat Quran. Betul sungguh. Sayyidina Umar kata, asabatil mar'ah wa akhta'a Umar. Perempuan betul, Umar salah. Ini dia. Sayyidina Abu Bakar juga. Bila ada masalah, ada di kalangan kamu yang ingat mana-mana ayat Quran, mana-mana hadis Nabi ada yang ingat, ini ada masalah ni. Kalau ada orang yang sebut ayat Quran, Abu Bakar menerimanya. Sebut hadis Nabi, menerimanya. Kalau tak ada dalam Quran, dalam hadis, baru mesyuarat. Ni ada Quran, hadis, cokoh, pergi lawang semacam. Pak mana ni? Ini dia. Kalau kita nak jadi umat Islam, berpegang dengan kitab. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Maka Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang beriman dalam apa-apa perkara yang menjadi perselengkahan di kalangan mereka padanya, mengikut jalan yang benar dengan izin Allah. Orang yang beriman sungguh, bila dia kelahi, dia balah, sebut ayat Quran, berhenti selalu.
Sama ada dia betul ataupun dia salah. Bahkan Imam Abu Hanifah dia ijtihad dalam hukum yang tak ada nas dalam Quran hadis. Abu Hanifah kata kalau ada orang temu nas daripada Quran, daripada hadis, aku ikut. Imam Malik itu juga. Imam Malik kata semua orang yang manusia ni boleh kita terima cakap dia. Kecuali orang yang ada dalam kubur ni. Imam Malik tunjuk kepada kubur Nabi SAW. Kerana Imam Malik ialah Imam Darul Hijrah. Yang menjadi imam di masjid Nabi SAW. Cakap Nabi mesti kena terima. Firman Allah Ta'ala tak boleh tolong. Kalau cakap manusia boleh kita terima, boleh kita tolong. Dan kita jangan balas. Ulama-ulama mazhab bertelengkah dalam nas yang tidak jelas. Nas yang tidak jelas mereka bertelengkah. Umpamanya aula mastumun nisa, ayat Quran mengatakan aula mastumun nisa, ataupun kamu menyentuh perempuan. Perkataan la mastumun nisa ini dalam bahasa Arab mengandungi dua makna. La masari makna menyentuh kulit dengan kulit. La masari makna jamaah bertubuh. Syafi'i kata menyentuh kulit dengan kulit batal sembahyang. Mazhab lain mengatakan bertubuh batal sembahyang. Ini khilaf dari segi memahami ayat yang memberi makna yang berlainan. Dan mereka tak balas dalam bab ni. Qunut subuh. Nabi pernah baca qunut subuh bila berlaku peristiwa Ar-Raji'. Bi'ru Ma'unah. Nabi baca qunut. Syafi'i mengatakan sunat baca qunut tiap-tiap sembahyang subuh. Mazhab lain kata tak, qunut ni bila ada berlaku perkara yang mengancam orang Islam, yang menimpa bala bencana, pertelengkahan dalam perkara cabang. Dalam perkara sembahyang 5 waktu wajib tak boleh khilaf. Puasa bulan Ramadan wajib, tak ada mazhab kata wajib belaka. Mazhab yang kata tak wajib puasa Ramadan tak ada. Haji kena pergi Mekah, semua mazhab pergi Mekah. Tak ada mazhab pergi ke Hong Kong, pergi ke Australia, tak ada. Atau pergi ke Besuk, tak ada. Itu bukan Quran hadis lah tu. Sudah menyeleweng daripada kitab Allah Ta'ala. Semua kena pakai Quran dan hadis. Kalau tak ada dalam Quran hadis, barulah boleh berijtihad. Ulama berijtihad. Semua orang Islam bila sebut Quran dengan hadis, mereka terima. Tidak ada sebab. Kalau bertelengkah pun boleh bertolak ansur. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali mengaji dengan Imam Syafi'i. Walaupun pandangan berlainan dalam bab-bab fiqh perkara cabang. Beginilah. Makan kerana jaga nyawa wajib. Makan kerana jaga nyawa wajib. Tapi apa benda yang kita nak makan? Makan roti, makan nasi, makan jagung. Itu tak apa. Orang ni kata aku nak berakhir nasi, aku nak roti. Orang ni kata nak berakhir roti, nak berakhir ni. Itu tak apa. Ini farad. Tapi makan, jaga nyawa itu wajib. Itu asas. Ada asas dan ada farad. Kita kena faham. Asas ni ialah benda yang pokok. Farad ni benda cabang. Benda cabang kita boleh khilaf. Yang menjadi khilaf benda asas itu tak boleh. Umpamanya wajib melaksanakan hukum hudud dan qisas. Itu tak boleh khilaf. Kerana ada dalam Quran. Tak boleh engkar ni. Bab ni. Semua mazhab wajib belaka. Tak ada mazhab mengatakan tak wajib. Kecuali tak cukup syarat. Tak cukup syarat lain cerita. Sayyidina Umar tak kerak tangan orang curi kerana tahu kemarah. Kerana majikan berupah tak patut. Kerana tak cukup syarat. Bukan Sayyidina Umar membatalkan hukum hudud. Kerana syarat tak cukup. Kita kena faham balik. Ada orang dia keliru. Sayyidina Umar pun dah jalan hukum hudud. Jangan kejanggut main itu. Kerana syarat dia tak cukup. Macam orang pergi Mekah, piti tak ada. Tak wajib bagi dia kerana piti tak ada. Haji tetap rukun Islam. Jangan bila piti tak ada, haji tak wajib dah. Tak boleh. Haji tetap wajib, kita kena faham. Ini perkara cabang dan perkara asas. Rukun dan syarat kita kena faham. Wallahu yahdi man yasha'u